Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Oke, so menarik untuk kita dengar ya sidang media bersama YB Rafizi Ramli dan juga kepimpinan-kepimpinan wanita dan juga sayap muda ya di dalam Parti Keadilan hari ini. Ya, apakah arah tuju ya convention yang akan dilakukan ini? Jadi sahabat semua, menarik untuk kita dengar bersama kenyataan daripada tiga pemimpin ini. Antaranya kalau saya tidak salah Ketua Wanita, Ketua AMK Malaysia, siapa lagi? YB Rafizi Ramli. Betulkan saya kalau saya silap ada di antara mereka. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa mari kita dengar. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti sidang media ini bersama dengan YB Rafizi Ramli. Alhamdulillah, majlis telah selesai dirasmikan pada pagi ini untuk Kongres Wanita dan Muda, dan selepas ini bermulalah sesi yang sangat penting bagi kedua-dua saya untuk memulakan sesi perbahasan dan khususnya ucapan dasar sulung kami sebagai parti yang menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan pada hari ini. Mesej penting hari ini adalah bagaimana tema Kongres kali ini memaknai reformasi menjulang madani diterjemahkan dalam perbahasan yang kali ini seperti mana yang disebut oleh saudara Rafizi ini, temanya, nadanya dan bagaimana moodnya juga sudah berbeza. Kalau dulu moodnya adalah pembangkang, hari ini kita adalah kerajaan. Jadi pastinya tumpuan perbahasan ini akan menjadi komitmen besar di peringkat kami, Legislatif Parti yang menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Terima kasih. Assalamualaikum. Hormat Rafizi, hormat Ina, rakan kerja yang ada pada ini, rakan yang lain. Terima kasih atas kehadiran. Dan pagi ini yang kita tahu dihadiri oleh kedua-dua sayap wanita dan Parti Keadilan. Memang tradisi biasa dalam Kongres Nasional kita sama-sama kedua sayap ini rasmian bersama dan kemudian kita akan besar untuk bawa pembahasan dalam kalangan perwakilan kita seperti yang mana disebut oleh Pak Dina, dan kita menjangkakan bahawa dalam pembahasan akan dibangkitkan oleh rakan-rakan dari perwakilan di peringkat Keadilan kali ini. Itu sekali banyak berkisar pada bukan sahaja soal dalaman atau legislasi pada itu, tetapi juga sebaliknya sesuai peranan sebagai sayap pemuda sebuah parti yang merajui kerajaan perlu dibincangkan, perlu dizahirkan perkara yang terkait dengan dasar dan juga arah tuju negara. Dan saya kira ini peluang yang baik terutama sekali buat pemerhati politik di luar sana untuk melihat bagaimana keadilan mengangkat nilai-nilai yang akhirnya akan jatuh menjadi polisi negara. Jadi untuk lihat hala tuju negara haruslah diteliti setiap perbahasan yang dibangkitkan, baik sama ada di Angkatan Muda, wanita maupun terutama sekali yang akan datang perbahasan di peringkat nasional. Jadi memang kita jangkakan bahawa dalam Kongres kali ini kita akan berhadapan dengan sebuah suasana yang sangat berbeza. Tidak akan sama. Kita sudah pun maklumkan terutama kepada pembahas untuk elakkan daripada sifat defensif dan terlalu banyak menyentuh isu-isu politik, sebaliknya menumpukan terutama sekali corongnya ke arah bagaimana kita boleh jadi tambah baik kepada kerajaan. Itu peranan yang kita harus galas bersama-sama. Soal cabaran yang dihadapi terutama sekali sebagai pemerintah itu juga kita akan sentiasa address, dan inilah salah satu langkah untuk kita ambil dalam kita nak kendalikan masalah besar macam kita akui ada perkara-perkara yang mungkin sebelum ini tidak dilihat sebagai cabaran, hari ini menjadi cabaran buat kita. Berada dalam keadaan sebagai sebuah kerajaan tidak semestinya meletakkan kita dalam keadaan semata-mata defensif, namun sedikit sebanyak by situational itulah yang berlaku terhadap kita, maka kita harus cari strategi yang lebih baik, dan saya yakin
menerusi perbahasan dan juga ruang-ruang yang dibuka. Seperti dengan kongres ini kita dapat lihat insya-Allah banyak buah-buah fikiran yang bakal ditampilkan, dan inilah salah satu kita punya matlamat dan tujuan dalam kita melaksanakan kongres ini, selain daripada sekali kita dapat. Terima kasih. Soalan. Ada soalan? Terima kasih. Ada soalan tak? Any questions? Ya. Boleh tahu lebih sikit pasal strategi yang boleh dipersiapkan? Kaji selidik itu sebenarnya perlu dilihat secara time series. Saya tahu sebarang kaji selidik dia jadi modal politik, dan modal politik yang dimainkan dan turut dilaporkan oleh media ialah approval rating Perdana Menteri jatuh. Tapi yang untuk menilai suasana sebenar, kita perlu membandingkan pola sokongan itu juga dengan Perdana Menteri lain sebelum ini. Kita ada 3 Perdana Menteri sebelum ini selepas Datuk Seri Najib, Tun Mahathir, kemudian Tan Sri Muhyiddin, kemudian Datuk Seri Mahathir. Polanya sama. Polanya ialah bermula dengan sokongan yang tinggi, kemudian secara mendadak dalam tempoh 6 bulan, kemudian dalam tempoh 1 tahun dia menurun. Jadi itu bukan perkara yang asing. Sebab itu laporan itu perlu dibaca dan dipahami dalam konteks yang betul. Bagi mereka yang memahami perjalanan kerajaan mana-mana di dunia, bukan saja di Malaysia, memanglah sesuatu kerajaan yang mengambil alih, apabila dia ke arah midterm, populariti dia jatuh. Ini perkara yang sama kalau di Amerika Syarikat contohnya. Dia akan ada pertandingan pemilihan presiden, kemudian 2 tahun lepas itu dia ada midterm election untuk sebahagian daripada kursi senator, governor dan sebagainya. Memang polanya parti yang menduduki White House pada ketika itu selalunya defensif. Tapi yang lebih penting kalau melihat konteks dia, saya sebut tadi bahawa ia perlu juga dilihat dalam konteks 3 Perdana Menteri sebelum. Setiap Perdana Menteri selepas dia jadi Perdana Menteri, dia jatuh kan. Soalnya jatuh banyak mana? Dan pada bacaan saya melihatkan dapatan daripada Merdeka Center itu, sebenarnya approval rating itu adalah lebih baik daripada approval rating Perdana Menteri sebelum ini selepas tahun dia jadi Perdana Menteri. Tapi yang itu tidak dibaca oleh orang. Orang tengok itu je sebab dia tak tengok yang lain. Dan yang satu lagi saya ingat yang macam saya sendiri memang kami ada survey kami sendiri. Ya, memang parti yang paling berteraskan data dan survey. Bacaan dan juga data kami daripada survey kami sendiri. Bezanya dulu kami siarkan, sekarang kami tak siarkan, kami simpan sendirilah. That's our weapon kan. Keadaan sekarang ialah populariti itu memang tinggi semasa mula-mula mengambil alih. Dia kekal tinggi sehinggalah sekitar Mei akibat daripada kejatuhan mata wang. Kemudian dia rendah sedikit sehinggalah dia nak masuk ke Julai dan Ogos, dan apabila kerajaan mula melancarkan kertas-kertas dasar bermula dengan ekonomi madani, kemudian NETA, National Energy Transition Roadmap, kemudian New Industry Master Plan, dan September dilancarkan KSP. Angka September dan juga Oktober dan November menunjukkan peningkatan banyak. Cuma daripada September ke Oktober ke November, peningkatan itu agak mendatar. Jadi sebenarnya pada pandangan kami berdasarkan survey kami, dan survey inilah yang membimbing PKR daripada 2016 sehinggalah kami membentuk kerajaan sekarang. Ia menunjukkan bahawa keadaannya status quo. Jadi sebab itu di peringkat kami dia akan
dia nak dijadikan modal politik itu hak masing-masing lah. Tapi pada pandangan kami ialah kerajaan perpaduan dan kepimpinan Datuk Seri Anwar berada pada keadaan yang paling stabil sekarang. Kerana politik dalamannya stabil, sokongan rakyat itu status quo, walaupun dia naik sedikit dalam 1-2% saja, tapi dia telah menunjukkan it bucks the trend, because we were concerned dulu daripada May, June, July moving towards the state election, it was going down because of yang dimainkan soal mata wang jatuh dan sebagainya. But it has since picked up after a series of policy documents, and he has stayed like that. Going forward, looking at all the elements, the unity government is rock solid, and the public support approval rating is going up, albeit not incrementally, but the opposition is in tatters, because saya tak rasa Perikatan Nasional boleh mengekalkan momentum yang ada sebelum ini. Pertamanya kerana momentum yang ada ke arah pilihan raya negeri itu ialah momentum kerajaan akan jatuh. Saya ingat sekarang ini rakyat pun sudah, dan penyokong mereka sendiri terutamanya, telah mula melihat bahawa kerajaan ini tidak akan jatuh dan dia akan kekal sampai 5 tahun. If you run a political party and a political campaign, and if you put all eggs on one basket, and the only bet they have had in the last 1 year is that this government is going to fall, then by now, even your own crowd feel that, okay, come on, let's be pragmatic. It's not going to happen. And then when it comes to Bersatu, because they are a new party, they were lucky because after 2 years formed, they went straight to government. So they have been a government party all this while. They have never been a long opposition party. And as PKR, we've gone through this circle for 25 years. The moment your own party members feel there is going to be a tough road ahead, some will back off. And start pointing fingers at each other. Kenapa tak jadi macam ni? Kenapa? Then you will see a lot of discourse internally about what will happen with the party, and then kepimpinan. We've already seeing it. Dan apa yang berlaku di dalam Bersatu itu juga akan ada kesan kepada PAS. Kerana PAS by nature, they will see you are weak, then I have to find other partners. So if you align all this, I have every reason to be optimistic when it comes to political stability going forward, because we have the upper hand. The challenge now is to translate from a good headline numbers, because the headline economic numbers are improving. Growth for the first time in 4, 5, 6 years, I think. We've seen quarter-to-quarter growth. That has never happened before. Inflation has come to the lowest, 1.8%. 2024 is expected to be better because of better global economic outlook. So, with all this, saya sebenarnya tak merasakan bahawa Jabatan Merdeka Center itu sebenarnya ada finding yang earth-shattering for the public over the government. Okay? Banyak-banyak. Alright, so itu dia guys, sidang media bersama YB Rafizi Ramli turut ditanya berkaitan dengan situasi parti yang kian tepuh, retak menunggu belah. Apatah lagi semalam presidennya sendiri mengumumkan untuk tidak mempertahankan jawatannya. Mungkin ada yang gembira, mau di belakang, mungkin ada yang tidak, mungkin ada yang kononnya menghalang, tapi sebenarnya mereka lebih suka. Itu sebenarnya yang berlaku. Jadi kita melihat hari ini kekuatan kerajaan perpaduan, Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional dan juga parti, komponen-komponen parti semakin terserlah sahabat-sahabat semua. Dan ini menampakkan sebenarnya kekuatan itu semakin hari semakin kukuh, kerjasama yang semakin hebat di antara mereka. Jadi kita mengharapkan
ya. Hari ini untuk pemimpin-pemimpin dari PKR sendiri ya, dan juga komponen-komponen dalam kerajaan perpaduan ini akan terus kuat. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat di luar? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.